Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah ni berlaku pada tahun 2005. Diceritakan dan dialami oleh seorang pemandu lori yang bernama Dani. Dani ni, dia selalu berurusan ambil upah daripada peniaga-peniaga di Pasar Borong Selayang, Selangor. Salah seorang peniaga yang selalu upah Dani adalah Tok Andak. Tok Andak ni peniaga buah-buahan, berbagai-bagai jenis buah-buahan lah. Dia salah seorang peniaga yang berniaga di Pasar Borong Selayang, Selangor tu. Dani memang dah banyak kali lah berurusan dengan Pak Andak ni. Dah banyak kali ambil upah daripada Pak Andak. Selalunya Pak Andak ni dia ambil supply buah-buahan daripada Bagan Datuk Perak. Pada satu hari Pak Andak sekali lagi upah Dani untuk pergi ke Bagan Datuk Perak ambil buah-buahan yang ada dekat situ. Dani tak ada masalah lah, memang dia setujulah. Tapi pada masa tu Tok Andak suruh seorang pekerja dia ikut Dani sebagai kelindan lah. Pekerja yang jadi kelendan Dani ni masih lagi muda. Boleh dikatakan budak lah. Budak tahfiz. Nama dia Adin. Jadi Dani dan juga Adin pun bergerak lah daripada Pasar Borong Selangor tu menuju ke Perak. Bagan Datuk Perak. Bila dah sampai, dipendekkan cerita lah. Bila dah sampai dekat Perak tu, Bagan Datuk Perak tu, diorang pun pergilah ke ladang-ladang yang biasanya supply buah-buahan ni. Dekat Tok Andak. Dani dah tahulah sebab dah banyak kali dah dia buat. Dalam trip kali ni, Tok Andak pesan dekat Dani untuk ambil pisang, bekalan keledek dan juga kelapa. Dani pun singgahlah dekat ladang-ladang yang ada buah-buahan tu. Dani pun isilah, dia loading dekat dalam lori dia sampai penuh. Lori 3 tan dia tu. Bila lori Dani dah penuh, dah tak muat dah muatan dia, Dani pun mula memandu. Memandu lori dia yang penuh muatan nak balik semula ke Selangor. Bila dah sampai dekat Kuala Selangor, dekat Tanjung Karang, dia orang berhenti. Berhenti untuk makan malam. Bila dah selesai makan malam tu, dia orang pun sambunglah perjalanan. Sepanjang perjalanan tu, Dani dan juga Adin bersembang, bergurau, bergelak, ketawa. Sampailah dekat satu kawasan ni. Kawasan dah nak hampir sampai dekat Gombak. Nak sampai dekat Batu Arang Gombak. Kawasan tu gelap. Kiri kanan dia hutan. Lepas tu ada ladang-ladang sawit dekat kiri kanan dan tak ada langsung lampu jalan dekat situ. Bila dah sampai dekat situ, Dani dan juga Adin dah tak bergurau dah. Dah tak bercakap dah. Masing-masing senyap aja. Dani pun tumpukan perhatian dekat jalan. Sebab kawasan tu gelap sangat. Bahaya kalau bersembang bergurau macam tu. Tiba-tiba masa tu, salah satu tayar lori yang di bahagian belakang ni, lori yang Dani sedang pandu ni, tiba-tiba meletup. Pom, meletup. Si Adin ni memang terperanjat lah. Dani pada masa tu memang menggelabah sebab lori tu muatan penuh. Jadi memang berat lah. Bila ada tayar belakang meletup macam tu, lori tu jadi terhoyong-hayang ke kiri kanan. Dani dengan terkejutnya, dengan paniknya, cuba mengawal lori tu supaya tak terbabas. Akhirnya Dani pun selamatlah. Memberhentikan lori tu di tepi jalan. Bila dah berada dalam keadaan macam tu, Dani dah mula risau. Risau sebab sepanjang jalan tadi, dia tak berselisih dengan satu kereta pun. Kawasan tu memang lengang. Tak ada kenderaan lalu dekat situ. Lagi satu, dia tak ada alat-alat kelengkapan untuk nak tukar tayar lori pada masa tu. Dani dah cuba telefon, dah cuba call Tok Andak, kawan-kawan dia, pekerja-pekerja Tok Andak, tapi tak dapat. Sebab dekat situ line tak berapa okey. Sedang Dani dalam keadaan buntu tu, keadaan tak tahu nak buat apa tu, tiba-tiba datanglah satu lori kecil ni. Datang lalu dekat situ dan berhenti dekat dengan lori Dani. Pemandu lori tu keluar dan tegur Dani. Pemandu lori tu tanya, "Ni bukan lori Tok Andak ke?" Dani pun iyakanlah. Sebab memang dia selalu bekerja untuk Pak Andak. Jadi orang fikir lori tu lori Pak Andak. Dia pun cakaplah, "Yelah, saya bekerja dengan Tok Andak." Driver lori tu pun perkenalkanlah diri dia. Dia kenal Tok Andak ni macam mana. Dia dah biasa berniaga dengan Tok Andak. Dia ceritalah. Masa tu dia pun daripada Tanjung Karang juga tadi. Dan dia nak hantar barang masa tu. Jadi dia pun offer lah Dani. Nak tumpang tak dia? Dia boleh hantar dekat satu bengkel ni. Dia tahu satu bengkel
dekat pekan yang letak agak jauh lah daripada kawasan tu, dia boleh tolong hantar. Dia tahu bengkel tu masa ni mungkin masih lagi buka. Dani masa tu memang rasa lega lah, rasa bersyukur sebab Tuhan hantar bantuan dekat dia dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Masa tu Dani suruh Adin tunggu dekat lori sebab memang tak elok lah kalau nak tinggal lori macam dalam keadaan macam tu, tak ada orang jaga. Dah lah dekat belakang tu ada buah banyak, buah-buahan penuh dekat belakang. Jadi memang tak patut kalau dibiarkan lori tu macam tu je. Jadi Dani pesan dekat Adin suruh tunggu dekat situ. Dani pun ikutlah driver lori ni. Diorang pun menuju dekat satu pekan. Nama pekan tu adalah Pekan Ijuk. Pekan Ijuk ni, dengan jarak Pekan Ijuk dengan tempat lori tayar meletup ni agak jauh. Dani pun ikutlah lori tu. Driver lori tu bawa lah pergi dekat satu bengkel ni. Bila dah sampai dekat bengkel tu, driver lori tu minta lah diri sebab dia cakap dia perlu hantar barang. Jadi tak dapatlah nak hantar Dani pergi semula dekat lori Dani lah, lori yang tayar pecah tadi. Dani memang tak kisahlah. Driver lori tu nak tolong hantar dekat bengkel pun dah kira cukup baik. Driver lori tu pun pergi tinggalkan Dani dekat bengkel tu. Masa tu Dani nampak dekat bengkel tu adalah seorang mekanik ni, mekanik Cina. Dani pun pergilah bercakap dengan mekanik tu. Dia ceritalah dia bawa lori daripada Tanjung Karang. Bila dah dekat nak sampai dekat Batu Arang tadi, tayar belakang pecah. Dia ceritalah. Lepas tu dia kautim lah dengan mekanik tu. Mula-mula mekanik tu macam tak berapa nak tolong. Lepas tu Dani adjust lah. Dia cakap tak apalah kalau tak boleh tolong pun, kasih saya pinjam alat-alat. Alat-alat nak tukar tayar lori. Nanti saya hantar balik. Saya bagi you duit lah. Lama juga mekanik Cina tu fikir nak tolong ke tak nak. Lepas tu Dani cakap lah macam ni. You hantar saya dekat sana. You tolong fix saya punya tayar yang pecah tu. Saya bagilah upah berapa you nak. Masa tu mekanik Cina tu dia deal lah dengan Dani. Dia bagi tahu lah berapa upah yang dia nak. Dan Dani pun setuju. Jadi Dani dan juga mekanik Cina tu mulalah menuju ke arah tempat tayar lori pecah tadi. Bila Dani dan mekanik Cina tu dah sampai dekat lori tu, Dani terkejut. Sebab bila dia tengok balik dekat tayar lori yang sepatutnya ada tayar lori yang pecah tu, dia tengok tayar tu dah elok. Dan bila Dani tengok dekat arah muatan lori yang ada timbunan buah tu, dekat atas timbunan buah tu ada tayar yang pecah tadi. Masa tu mekanik Cina tu marah dekat Dani. Dia ingat Dani tipu dia lah. Iyalah tadi masa dekat bengkel Dani cakap tayar lori pecah, tapi bila dah sampai elok pula. Dani pun minta maaf lah dengan mekanik Cina tu. Dia pun bayar lah. Dia bayar juga mekanik tu sebab tolong hantar dia ke situ balik. Bila mekanik Cina tu dah pergi, dah balik semula dekat bengkel dia, Dani pun pergilah naik ke dalam lori. Masa tu Dani tanya Adin, macam mana dia boleh tukar tayar lori tu seorang-seorang. Adin pun bagi tahulah Dani apa yang sebenarnya berlaku. Katanya Adin, masa Dani pergi dengan driver lori tu, pergi ke pekan cari bengkel tu, dia tinggal seorang-seorang dekat situ. Lepas tu tiba-tiba datang satu kereta warna merah ni. Kereta tu datang dan parking betul-betul dekat depan lori. Kemudian keluar dua orang lelaki daripada kereta merah tu. Adin pun keluar dan jumpa dengan dua orang lelaki tu. Dua orang lelaki tu tanya Adin, kenapa ni? Ada masalah apa-apa ke? Adin pun ceritalah dekat dua orang lelaki tu, tayar lori ni ada satu yang pecah dekat bahagian belakang tu. Bila Adin cakap je macam tu, dua orang lelaki ni pergi dekat kereta dia balik, kereta merah tu. Dia ambil semua perkakas, alat-alat, dia orang pergi tukar tayar tu. Adin tak suruh pun. Seorang cabut tayar, seorang lagi pergi ambil tayar spare. Bila dah letak tayar spare tu dah pasang, yang seorang lagi ni, dia ambil tayar yang pecah tu, dia campak dekat atas lori yang ada muatan penuh tu. Bila dah selesai semua, Adin pun nak bayarlah dua orang lelaki ni sebagai tanda terima kasih. Sebab dah tolong tukarkan tayar yang pecah tu. Tapi dua orang lelaki ni tak terima duit tu. Masa tu Dani terperasan satu benda yang pelik. Salah seorang lelaki tu, muka dia sebiji macam Dani. Muka dia bukan iras-iras Dani. Betul-betul muka Dani. Dani termenung sekejap bila dengar penjelasan daripada Adin. Memang tak logik langsung cerita tu. Yang pertama, macam mana lelaki yang tukar tayar tu, yang tukar tayar pecah tu, dia boleh pergi lambung tayar pecah tu sampai ke atas. Tayar lori yang pecah tu bukannya ringan, berat. Dan tempat muatan dekat belakang lori tu memang tinggi. Ditambah pula dengan timbunan buah dekat belakang tu, lagilah tinggi. Macam mana lelaki ni boleh ambil tayar yang pecah tu, pergi campak. Campak sampai tayar yang pecah tu sampai dekat atas
timbunan buah. Memang tak logik. Dan pada masa tu juga Dani rasa seram sejuk. Sebab Adin cakap salah seorang daripada lelaki tu muka sebiji macam dia. Dua orang lelaki ni naik kereta dan terus tinggalkan Adin. Tapi Dani tak syak lah yang Adin ni menipu. Sebab Adin ni budak baik. Dia budak tahfiz. Dani tak nak fikir banyak. Yang penting sekarang ni lori dah elok. Dan diorang boleh sambung perjalanan. Diorang berdua pun mulalah bergerak meninggalkan kawasan tu. Masa tu Dani dan juga Adin menuju ke Pekan Rawang. Sebab di Pekan Rawang ada seorang lagi pekerja Tok Andak yang menunggu. Tok Andak ada suruh seorang pekerja dia, salah seorang pekerja dia yang berada di Pekan Rawang untuk ikut Dani dan juga Adin. Tujuannya adalah untuk membantu Dani dan juga Adin menurunkan muatan buah-buahan tu nanti. Bila Dani dan juga Adin dah sampai dekat Pekan Rawang, pekerja tu pun tanyalah dia orang, kenapa lewat? Pekerja Tok Andak ni yang tunggu dekat Pekan Rawang ni nama dia Abang Lee. Abang Lee ni adalah seorang bekas komando. Jadi perwatakan dia memang tegas sikit lah. Cara dia bercakap pun macam tegas. Dan badan dia tegap, jenis yang tegap macam tu. Maklumlah bekas komando. Jadi Dani pun ceritalah apa yang berlaku. Tadi daripada Tanjung Karang dan nak sampai dekat Batu Arang tu tayar pecah. Dia pun ceritalah. Masa tu Abang Lee minta dengan Dani nak bawa lori. Dia nak jadi driver. Jadi Dani pun bagilah. Dani duduk dekat tepi bersama-sama dengan Adin. Masa tu berhimpit sikit lah. 3 orang duduk dekat depan. Abang Lee pun mula memandu lori tu dengan muatan penuh. Laju Abang Lee bawa lori. Bila dah tiba dekat satu kawasan, masa tu baru lepas satu taman. Taman Rimba Commonwealth. Nama taman tu. Betul-betul lepas taman tu, ada satu kereta berwarna merah. Kereta Saga, Proton Saga berwarna merah. Pandu dengan laju pintas lori yang Abang Lee pandu. Bila kereta tu betul-betul berada dekat depan lori, kereta tu break secara mengejut. Masa tu Abang Lee memang tekan break, tekan habis lah. Hampir-hampir nak terbalik lori masa tu, terhoyong-hayang. Sebab dekat belakang muatan penuh, berat. Masa tu Dani dan juga Adin ni memang tahan dengan tangan lah, pegang dashboard. Sebab kalau tak pegang dashboard, memang terhantuk. Sebab memang break mengejut masa tu. Lori tengah laju, break mengejut, memang ke depan lah dia orang. Bila lori dah berhenti, tiba-tiba dia orang bertiga nampak kereta Saga warna merah tu terus memecut tinggalkan lori. Seolah-olah nak larikan diri lah. Abang Lee masa tu memang geram, memang dia marah. Dia pun pergi kejar Saga warna merah tu. Memang laju lah dia bawa lori masa tu. Dia nak kejar Proton Saga warna merah tu. Yelah, siapa tak marah kan? Tiba-tiba potong orang, lepas tu break dekat depan orang, break mengejut, lepas tu belah. Tak tahu kenapa buat macam tu. Masa tu Dani dah banyak kali pujuk Abang Lee supaya jangan kejar kereta tu, kereta Saga warna merah tu. Sebab Dani takut aksiden. Tapi Abang Lee tak dengar. Abang Lee tetap kejar kereta Saga warna merah tu. Dia kejar sampailah kereta tu hilang daripada pandangan. Masa tu memang dah dekat nak sampai dekat Pasar Borong. Tiba-tiba dah dekat nak sampai dekat Pasar Borong tu, ada satu roadblock. Abang Lee tak perasan roadblock tu, dah dekat baru perasan. Jadi dia terpaksa break mengejut sekali lagi. Sampai berbunyi tayar tu, punya kuat dia break. Abang Lee pun turun dan bercakap dengan polis tu. Abang Lee tanyalah polis tu, ada nampak tak tadi Saga warna merah, Proton Saga warna merah? Kereta tu lagi laju daripada saya, kenapa tak tahan kereta tu? Polis tu marah Abang Lee. Polis tu cakap, awak jangan mengaruh. Awak adalah kenderaan pertama, lori yang awak pandu ni adalah kenderaan pertama yang lalu dekat roadblock ni. Dipendekkan cerita, Abang Lee kena saman. Itulah kisah misteri yang dialami oleh Dani. Tak pastilah sama ada kereta Proton Saga yang warna merah tu adalah kereta sama yang membantu menukar tayar lori dia. Kisah kedua ni diceritakan dan dialami oleh seorang jururawat bernama Syarifah. Masa perkara ni berlaku, Syarifah baru saja ditugaskan di sebuah ward, ward jagaan bayi. Syarifah rasa sangat gembira bila ditugaskan di ward jagaan bayi. Sebab dia memang minat kanak-kanak, dia memang minat budak-budak. Lagipun masa tu anak Syarifah masih lagi kecil, berumur 1 tahun. Jadi Syarifah ni rasa seronok lah masa tu. Bila bekerja dekat ward jagaan bayi ni macam biasalah. Kalau setakat tangisan bayi ramai-ramai ni memang dah biasa. Syarifah dah jadi biasa. Sama ada bayi tu perlukan susu, lapar nak minum susu, ataupun dia punya lampin dah penuh. Dua tu je lah. Bila dah bagi susu, baby tu dah kenyang, dah tukar lampin semua, settle. Dipendekkan cerita, sedar tak sedar, dah 2 bulan
Syarifah bertugas di ward jagaan bayi tu. Tapi sepanjang 2 bulan tu, Syarifah cuma bekerja siang. Sampai satu hari, Syarifah ditugaskan untuk bekerja shift malam. Masa bertugas shift malam tu, Syarifah bersama-sama dengan 3 orang lagi jururawat. Ada 4 orang semua sekali jururawat bertugas pada shift malam. Dan diorang ni akan bergila-gila lah. Nanti seorang pergi rehat, boleh buat kerja lain. Lepas tu orang ni pula rehat. Macam tu lah, bergila-gila. Mula-mula Syarifah rasa risau juga nak bekerja shift malam tu. Tapi nasib baiklah suami Syarifah ni bekerja mula daripada 9 pagi sampai 5 petang saja. Jadi waktu malam memang free lah. Jadi tak adalah Syarifah ni risau sangat dekat anak dia yang berumur 1 tahun tu. Sebab suami dia boleh jaga. Syarifah pun mulakan tugas shift malam di ward jagaan bayi. Pada hari pertama bertugas shift malam di ward jagaan bayi tu, semuanya okey. Semuanya berjalan lancar. Cuma kalau ada kelahiran baru tu, sibuk sikit lah, macam tu je lah. Samalah dengan hari kedua. Hari kedua pun normal. Memang tak ada apalah yang luar biasa berlaku. Tapi pada hari ketiga, ada satu kejadian pelik berlaku. Perkara ni berlaku sekitar pukul 2 pagi. Masa tu, giliran Syarifah untuk pergi tengok bayi-bayi ni. Mana-mana bayi yang terjaga tu, Syarifah perlu ambil susu dan bagi bayi tu minum. Dekat dalam ward tu ada banyak bilik. Syarifah pada masa tu dia sedang bagi minum susu. Bagi minum susu dekat satu bayi ni. Dekat salah satu bilik dalam ward tu lah. Bayi tu terjaga dan dia bagi minum susu. Sedang dia bagi minum susu tu, tiba-tiba dia terdengar ada satu suara tangisan bayi daripada bilik yang lain. Suara tangisan bayi tu kedengaran sangat kuat. Seolah-olah bayi tu menjerit. Menjerit sebab kesakitan. Syarifah pun cepat-cepatlah pergi masa tu. Pergi ke arah tangisan bayi tu. Bila dah sampai masuk dalam bilik, Syarifah terkejut. Sebab bayi tu, katil dia berada betul-betul tepi tingkap. Dan dekat tingkap tu, Syarifah nampak di sebelah luar, ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan tu nampak macam nak terjatuh masa tu. Entah kenapa masa tu Syarifah dia tak terfikir. Dekat luar tingkap tu tak ada tempat berpijak. Ada cuma sikit aja tempat berpijak. Memang mustahil orang boleh berpijak dekat situ. Ward jagaan bayi ni bukanlah berada di ground floor. Dia berada dekat tingkat yang atas. Tapi Syarifah tak fikir semua tu. Dia fikir dia nak selamatkan perempuan yang ada dekat luar tingkap tu. Dia letak tepi dulu bayi yang menangis ni, dia tak peduli dulu. Dia nak selamatkan perempuan tu. Jadi dia pun pergilah ke arah tingkap, nak buka tingkap, nak tarik perempuan tu masuk. Tapi belum sempat dia sampai dekat tingkap, tiba-tiba perempuan yang tadi nampak macam nak jatuh tu, yang berdiri dekat luar tingkap tu, perempuan tu tiba-tiba terbang melayang. Syarifah menjerit, lepas tu dia terduduk. Sebab dia betul-betul terkejut masa tu. Dia seolah-olah baru sedar. Pukul 2 pagi, perempuan berdiri dekat luar tingkap. Tingkap ward jagaan bayi. Dia baru tersedar. Masa tu barulah dia boleh berfikir secara rasional. Memang bukan manusia lah perempuan tadi. Lepas tu, 2 orang jururawat yang sama-sama bertugas dengan Syarifah pada malam tu berlari masuk dalam bilik. Dia orang berlari masuk dalam bilik tu sebab terdengar suara Syarifah ni lah menjerit macam tu. Seorang pergi dekat Syarifah, seorang lagi pergi tengok bayi yang menangis tu. Bayi tu okey. Bayi tu bayi lelaki. Lepas dah bagi minum susu semua, bayi tu pun diam lah. Berhenti menangis dan tidur. 2 orang jururawat ni, kawan Syarifah ni, tanyalah Syarifah apa yang dah jadi. Syarifah pun ceritalah dekat dia orang apa yang dia nampak tadi. 2 orang kawan Syarifah ni memang terkejut lah. Sebab sepanjang dia orang bertugas malam dekat situ, tak pernah lagi nampak benda macam tu. Selepas kejadian tu, Syarifah ni rasa tak puas hati. Dia nak tahu pasal sejarah bayi ni. Dia pun buatlah sedikit penyiasatan. Bila Syarifah siasat, rupanya mak kepada bayi ni meninggal semasa bersalin. Lepas selamat aja bayi tu keluar, mak kepada baby ni terus meninggal. Masa tu Syarifah terfikir, mungkin perempuan yang dia nampak berdiri dekat luar tingkap tadi, yang nampak macam nak jatuh lepas tu terbang tu, adalah satu makhluk yang menyerupai arwah ibu kepada bayi yang menangis tadi. Sebab kita sebagai umat Islam, kita faham orang yang dah meninggal, ruh dia memang tak akan kembali. Tak akan kembali dekat alam dunia ni. Memang benda lain yang menyerupai arwah ibu kepada bayi itu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah.
Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.